Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kami ialah dua dasar, iaitu DEB, Dasar Ekonomi Baru, dan DPN, Dasar Pembangunan Negara. Dasar-dasar ini seperti sesebuah panduan, sesebuah falsafah dan cara untuk mencapai matlamat ekonomi negara. Dasar-dasar ni dirancang oleh kerajaan supaya apa? Supaya demi memastikan semua rakyat mendapat keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Jadi yang pertama ialah DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru ni diperkenalkan pada tahun 1970. Dasar DEB ni dia merupakan tindak balas atau reaksi kepada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi dasar-dasar ni dia nak memastikan dan membangunkan kembali ekonomi dan perpaduan negara pada ketika itu. Jadi sepanjang DEB ni dijalankan, terdapat isu yang telah dikenal pasti, iaitu jurang sosioekonomi. Jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat, jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera, dan jurang sosioekonomi dengan semenanjung dan bukan semenanjung. Jadi matlamat atau orang kata objektif dalam DEB ni ialah yang pertama mengurangkan dan membasmi kemiskinan. Yang kedua menyusun semula masyarakat. Jadi yang pertama, objektif yang pertama ialah mengurangkan dan membasmi kemiskinan. Mengurangkan dan membasmi kemiskinan ni dengan apa kerajaan nak capai objektif ni? Dengan kerajaan menambah peluang pekerjaan tanpa mengira sesuatu kaum. Ataupun dan yang kedua, objektif yang kedua ialah menyusun semula masyarakat. Jadi kerajaan akan mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi masing-masing. Seperti yang kita tahu, kalau dulu orang Cina akan mahir dalam bidang bisnes. Kalau orang India dia akan bekerja di estate atau ladang kelapa sawit, dan orang Melayu ni akan bekerja sebagai petani. Jadi kerajaan akan menyelaraskan semua kaum supaya mendapat pekerjaan tanpa mengikut fungsi ekonomi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zunur bin Rizwan, nombor metrik 5849-2023. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan macam mana DEB menyusun semula masyarakat. Okey. Yang pertama sekalinya, amalan pencadaan perintah. Amalan pencadaan perintah ini yang dilaksanakan oleh British menyebabkan berlakunya tumpuan kaum mengikut fungsi ekonomi tertentu. Okey, seterusnya situasi ini menyebabkan agen kekayaan negara dan keadilan ekonomi sekaligus menyukarkan perpaduan kaum. Seterusnya kerajaan telah menyusun semula beberapa program yang melibatkan pelbagai sektor seperti ekonomi, perindustrian, perdagangan, pertanian, perlombongan dan sebagainya. Yang pertama, penyusunan semula masyarakat yang dilakukan dengan strategi yang berikut. Nombor 1, peningkatan pendapatan dan penyusunan kadar kemiskinan mengikut kaum. Pendapatan kaum bumi putera daya dinaikkan dan perbezaan pendapatan dengan kaum lain dapat dikurangkan, terutama bagi kaum Cina. Pendapatan kaum bumi putera pada tahun 1970 berjumlah 172 sebulan, meningkat kepada 614 pada tahun 1987. Okey.
Yang kedua, penyusunan semula corak guna tenaga. Pada peringkat awal, kaum Melayu amat kurang terbabit dalam kumpulan ikhtias dan teknik. Okey. Oleh itu, lebih ramai orang Melayu disertakan dalam sektor ini. Begitu juga dengan sektor perniagaan. Kaum lain diserapkan sebagai tiada jurang yang besar berbanding dengan kaum Cina. Seterusnya yang ketiga, penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat. Golongan Bumiputera juga amat sedikit dalam aspek permodalan ataupun memegang mana-mana saham syarikat. Oleh yang demikian, orang Melayu digalakkan untuk menyertai sektor ini. Pendekatan hak milik modal saham ini secara keseluruhan dapat dilihat dalam jadual 6.4. Saya akan bagi 3 contoh sahaja. Kumpulan hak milik Bumiputera pada tahun 1971 4.3, pada tahun 1988 19.4, pada tahun 1990 19.6. Seterusnya agensi amanah pada tahun 1971 1.7, pada tahun 1988 6.4, dan akhir sekali pada tahun 1990 6.0. Okey. Seterusnya di EB ini, dia berjaya mengubah hampir keseluruhan sistem sosial masyarakat majmuk di Malaysia dengan menjalankan strateginya untuk menghadapi realiti perbezaan etnik dan dalam usaha mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya, pelaksanaan ini adalah positif dan dasar ini berjaya mencapai perpaduan nasional melalui falsafahnya, iaitu pembangunan dengan pengagihan saksama rata. Akhir sekali, selain itu, ekonomi negara mengalami perkembangan yang merangsangkan. Purata pertumbuhan ekonomi negara meningkat dalam tempoh 20 tahun tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Daham bin Ismail dan nombor metrik saya adalah DT5790-2023. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang dasar pembangunan nasional ataupun yang lebih dikenali dengan ringkasannya DPN. Okey. DPN ini dilaksanakan adalah untuk memajukan negara kita dan menjadikan negara kita negara yang terus membangun. Dan DPN ini dilaksanakan kerana kejayaan dasar ekonomi sebelum itu, iaitu dasar ekonomi baharu yang telah mencapai objektif yang telah ditetapkan dan telah tamat tempoh. Jadi kerajaan perlu menggubal rangka ekonomi yang baru dan kerajaan telah menggubal dasar pembangunan nasional. Okey, objektif DPN yang utama adalah untuk meningkatkan perpaduan negara kerana masyarakat di negara kita ini pelbagai kaum dan juga pelbagai agama, dan melalui perpaduan negara yang baik juga akan meningkatkan kestabilan sosial, politik dan mengekalkan keseimbangan ekonomi. Okey, seterusnya objektif DPN adalah untuk menjadikan negara kita ini negara yang maju dalam semua aspek, iaitu seperti aspek sosial, nilai, moral dan juga etika. Okey, seterusnya strategi pelaksanaan dan penekanan aspek DPN. Ini maksud kat sini macam mana kerajaan nak laksanakan DPN dan apa yang kerajaan pentingkan. Okey, yang pertama, dalam DPN ni kerajaan nak mewujudkan keseimbangan yang optimum antara pembangunan ekonomi dan pembahagian ataupun kesaksamaan dalam pembahagian hasil ekonomi itu pada semua rakyat Malaysia tanpa memilih antara pihak-pihak yang berkepentingan. Okey, seterusnya yang kedua adalah untuk membangunkan sebuah masyarakat yang progresif dalam semua aspek, terutamanya aspek nilai-nilai positif, aspek rohani, serta rakyat yang mampu menghayati perasaan bangga dan cinta akan kepada negara. Okey, dan akhir sekali adalah menjadikan sains dan teknologi sebagai suatu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi. Ini kerana sains dan teknologi ini penting bagi teknologi masa kini, terutamanya dalam perubahan revolusi industri 4.0, bagi memastikan negara kita juga dapat teknologi yang moden dan juga terkini. Tapi dalam tempoh pelaksanaan DPN ini, kerajaan juga menghadapi pelbagai
rintangan dan juga masalah, iaitu antaranya krisis kewangan Asia yang telah melanda, yang telah memberi kesan juga kepada Malaysia. Okey, kemudian seterusnya adalah dimensi-dimensi baru DPN. Dalam DPN ini ada dimensi baru yang kerajaan wujudkan berbanding dasar ekonomi sebelum ni, iaitu dasar ekonomi baru. Dan antara dimensi-dimensi yang baru adalah penghapusan terhadap kemiskinan, terhadap golongan yang termiskin ataupun terhadap golongan miskin tegak lah yang kita tahu sekarang ni, iaitu pada tahun 1990 kira-kira 4% pada jumlah isi rumah kat Malaysia ni dia tergolong sebagai miskin tegak ataupun miskin yang terendah. Jadi kerajaan, antara langkah kerajaan adalah untuk mengurangkan miskin terendah ini. Okay, seterusnya dimensi baru dalam DPN ini adalah kerajaan menekankan sektor swasta untuk melibatkan diri dalam pembangunan negara dan penyusunan semula masyarakat. Ini dapat dilihat pada hari ini, iaitu pelibatan syarikat-syarikat swasta dalam membangunkan negara. Okey, seterusnya kerajaan juga ingin memberikan tumpuan kepada pembangunan sumber manusia, terutamanya dalam nilai etika bagi memastikan ekonomi kita ini dapat diagihkan dengan saksama, iaitu apabila kita mempunyai nilai etika dan bekerja, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang terlarang seperti rasuah. Okey, itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Idris dan saya akan meneruskan lagi tentang DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Di dalam DPN, terdapat pelaksanaan yang meneruskan strategi asas DEB, iaitu membasmi kemiskinan. Di mana pihak kerajaan telah berusaha untuk membasmi golongan miskin yang ada di Malaysia dengan dalam pelbagai kaum, terutama golongan Bumiputera. Dan mereka telah meneruskan usaha dengan memberikan subsidi dan sokongan kepada golongan nelayan dan golongan petani, supaya golongan nelayan dan golongan petani ini dapat meningkatkan produktiviti keluaran mereka. Dan sebagai contoh lagi, golongan belia diberi peluang untuk menyertai Giat Mara atau ILP, iaitu Institut Latihan Perindustrian, untuk mereka mendapatkan kemahiran dan pengalaman yang berguna. Seterusnya, di dalam pelaksanaan DPN ialah terdapatnya penyusunan semula masyarakat. Dan di dalam penyusunan semula masyarakat sangat-sangat ditekankan kepada Bumiputera untuk menyertai IKS, iaitu Industri Kecil Sederhana. Dan matlamat penyusunan semula masyarakat ini ialah untuk menstabilkan corak sektor ekonomi di dalam negara mengikut semua kaum. Dan kesimpulannya, pelaksanaan DPN dan DEP telah secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup rakyat kerana banyak teknologi moden yang mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seiring dengan ini, berlaku kemajuan dalam pembinaan kemudahan awam untuk kesejahteraan rakyat. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menghargai dan menjaga harta awam tersebut. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar bagi mewujudkan negara yang harmoni dan indah. Itu sahaja daripada kami sekumpulan. Mohon maaf jika ada kesilapan di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.